dia bawa balik 2 botol. Itu lagi risau. Dia bawa balik botol untuk minum kat dalam bilik. Saya dah lah satu bilik dengan dia. Pertama kali saya duduk dengan Mak Saleh, yang dalam bilik minum arak macam tu. Aku takut dia ni mabuk je masak aku. Saya nak kongsikan tips lah. Sebenarnya kalau kita rasa takut, so cara untuk nak mengatasi takut tu adalah kena lawan ketakutan tersendiri. So inilah ketakutan saya pada waktu tu untuk nak travel seorang dekat luar negara. So, apa yang saya buat, saya kena lawan ketakutan tu. So, waktu tu lah saya pergi Solo, bawa beg semua. Dah jumpa dengan Lawrence ni. Dan kebetulan Lawrence ni pun nak pergi ke Pulau Pipi. Dan masa tu kami nak beli tiket. Yes, tidak keseorangan. Terima kasih Zain Ahmad. Masa tu nak beli tiket. Dan ferry dah tak ada lah. Malam ferry tak ada. So esok pagi. Dan masa tu lah saya bincang dengan Lawrence ni, boleh tak kita kongsi bilik? Sebab saya ni duit bukannya banyak sangat pun. Dan dia kata okey. Dia kata tak ada masalah sebab dia pun solo travel. Dia ada beberapa orang kawan, 3 orang tak silap. Tapi diorang ni berpecah kat dalam Thailand. So diorang ni semua travel solo lah. Dan masa tu lah lepak dengan si Lawrence ni. Dan masa tu lah pergi makan dengan dia. Dan alhamdulillah Lawrence ni dia vegetarian. So dia okey je kalau makan. Waktu tu nak cari makanan halal. Dan waktu cari makanan halal tu yang saya macam risau jugalah kan. Kalau dia nak cari makanan-makanan yang tak halal kan. So dia kata dia okey je kalau nak jalan kaki cari sampai jumpa makanan halal. Sebab susah nak cari makanan halal kat Thailand. Okay? So tips juga untuk anda kalau nak pergi ke Thailand ni, bawa lah Maggi ke, bawa lah apa-apa benda yang halal lah daripada tempat kita kan. Sebab nak cari kat sana tu kemungkinan besar sangat susah. Ada tapi kemungkinan besar sangat susah. That's why waktu tu mindset saya fikir kena bawa Cloud9 ni. Dari makan Cloud9 jadi muak tu kan. Dari makan Cloud9 bawa water bladder tu minum berat-berat kan, bawa macam nak hiking. Padahal pergi Krabi je. Dan masa tu lah dia makan sama-sama. Dan masa tu dia belanja. Macam tak tahu je aku tak ada duit. Kita bukanlah tak ada duit, semua kita budget. Bayangkan makan Cloud9 je punyalah budget. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Asma Muhammad dah habis baca buku Ustazah Basikal. Dan itulah waktunya saya mula berkenalan dengan Lawrence. Dan masa itulah dia cerita sebenarnya sangat interesting cerita dia. Kenapa dia ada kat Thailand, kenapa dia berseorangan. Siapa yang nak dengar cerita dia? Lawrence ni dia muda lagi. Dia lebih muda daripada saya masa tu. Umur dia dalam berapa Saya dalam 21, dia dalam 19 ataupun 20. Lawrence ni dia daripada England. Dan dia datang ke Thailand ni dia kata sebab dia nak cleankan diri dia. Sebab dekat sana dia jual kokain. Kat England tu dia jual kokain. Dan dia kata dia travel menggunakan keuntungan tu lah. Dia tanam dekat bumbung lah tu dia kata. Tapi dia kata sekarang dia dah clear lah. Dia memang tukar lah. Dia kata dia datang ke Thailand ni. Sebab Thailand ni dia punya undang-undang dia ketat. So, mungkin datang ke Thailand ni dia boleh berubah. Dia nak berubah lah daripada benda-benda yang macam tu lah. Ganja macam tu lah. So dia kata sebab dia dah nak kahwin. Inilah kata cinta boleh mengubah seseorang. Sebab nak kahwin dia nak berubah. Bagus lah kan. So masa tu enjoy dengan dia. Waktu malam tu dia dah ikut saya pergi restoran halal makan. Dia pula ajak pergi bar. Dia nak cari air lah, nak cari minum arak. Masa tu saya pun meraihkan dia lah. Dia cakap okey lah sebab dia dah bawa kita, dah teman kita pergi ke restoran. Kita pun bawa lah dia pergi ke restoran, pergi ke bar tu kan. Kita pun order lah air kosong kan. Tak tahu nak minum apa kan. Dah first time masuk ke dalam bar dekat Thailand ni. Dan masa tu dia bawa balik 2 botol. Itu lagi risau. Dia bawa balik botol untuk minum kat dalam bilik. Saya dah lah satu bilik dengan dia. Pertama kali saya duduk dengan Mak Saleh, yang dalam bilik minum arak macam tu. Aku takut dia ni mabuk je masak aku. Itulah. Dan masa itulah alhamdulillah malam tu Allah masih melindungi. Dan esoknya alhamdulillah bangun masih lagi sihat seperti sedia kala. Okey, kesimpulan yang kita nak sampaikan yang sebenarnya ketakutan ni, saya nak cerita pasal ketakutan lah hari ni. Sebenarnya ketakutan ni kita dimomokkan ataupun kita dibesarkan dalam suasana yang menakut-nakutkan. Okey, contohlah kalau macam jangan keluar, kat luar tu ada hantu. Itu salah satu cara yang menyebabkan kita ni kadang-kadang takut kepada hantu. Sebab kita dah dibesarkan dalam environment tu. Ataupun kita tengok cerita hantu. Kita tengok cerita hantu, kita rasa kalau macam dekat tempat-tempat yang tak ada orang ni, tempat-tempat sunyi ni, confirm ada hantu. Ataupun ada orang jahat datang nak membunuh. Itulah yang selalu yang berlaku bila kita membesar dalam keadaan macam tu, menyebabkan kita takut. Setiap hari bila dah itu kali pertama berlaku pada Thailand, hari pertama tu bila kita rasa macam dah lega, macam dah lepas daripada, sebab malam tu rasa macam malam paling panjang di dunia tau. Macam bila lah nak siang
Kan masa tu duk fikir. Tapi bila dah sekali lalu, buat kali kedua makin lama dia makin okey. Perasaan takut tu makin lama makin hilang. Kali kedua hilang, kali ketiga betul hilang, kali keempat betul hilang. Sampailah saya bawa Ustazah Adilah pula watak yang baru. Masa tu tidur kat Myanmar. Dia mengalami perkara yang sama macam saya rasa dulu. Rasa takut, kata kalau pergi kat tempat-tempat yang contoh tidur dekat semak kan, dia dah mula takut. Sebab masa tu kat Myanmar tau. Myanmar ni kalau langgar peraturan, dahsyat juga dia punya denda dia tu. Tapi kami tak ada pilihan sebab duit tak banyak. Masa tu lah dia rasa takut, dan Alhamdulillah sekali dia rasa takut, kedua dia makan okey sikit, ketiga okey sikit, empat okey sikit, sampailah kat negara hujung nak sampai Arab Saudi, letak kepala je tidur. Sebenarnya takut ni kita boleh develop tau. Kita boleh reverse ketakutan kita ni. So ramai juga orang yang tanya pada saya, tak takut ke kan? Tak takut. Yes, saya takut. Semua benda saya takut sebenarnya. Tapi macam mana saya nak hilangkan ketakutan tu? Saya kena hadapilah ketakutan tu. Untuk nak hilangkan, contoh macam gayat kan. Kalau takut gayat, kena hadapilah gayat tu. So satu memang takut gila. Kedua dia dah okey sikit, ketiga dah okey sikit, keempat dah okey sikit, lama-lama okey. Alright. Kenapa tak minta? Tasha, kenapa tak minta izin tidur dalam masjid masa dekat pulau tu? Ini pertama kali saya pergi travel, dan saya adalah seorang yang introvert lah. Nak cakap dengan orang tu benda yang paling susah. Curi-curi lah tidur dekat masjid. Itulah pengalaman pertama. Bila dah lama-lama dia mendewasakan lah. Sebenarnya boleh je minta izin kan. Kenapa nak kena tidur kan, sampai tak nak bercakap dengan orang. Itulah saya develop skill bercakap dengan orang, develop skill untuk mengatasi ketakutan. So kembara ni dia banyak develop skill lah untuk macam bercakap kan. Sebelum ni tak suka bercakap, sebelum ni pemerhati. Kita ada soalan daripada Puan Nur Aida Abu. Fikir tak masa tu, masa dekat Thailand, sekiranya berlaku satu kecemasan nak hubungi sesiapa? Tak. Sebab saya memang dah biasa merayap. So sampai ke Thailand ni memang kita nak rasa macam mana perasaan. And yes, masa tu memang ada emergency. Sebab 300 saya tu dah habis. Saya tak keluar lagi daripada Thailand ni, nak balik Malaysia. Dan masa tu lah berlakunya cabaran. Dah bila berlaku cabaran ni lah baru kita belajar. Saya dulu belajar cara langgar dinding, baru belajar langgar dinding, baru belajar. So masa tu saya stuck. Saya tak boleh keluar daripada Thailand sebab duit saya dah habis. Dan masa tu saya tak boleh, bas dah habis masa tu. So saya kena tidur dekat hotel. So waktu tu duit dah habis ni, apa aku nak buat? So cucuk duit. Pergi cucuk duit, valid lah kad kita. Dan masa tu Google lah. Masa tu pergi kat kedai orang, kita Google dan tanya macam mana nak keluarkan duit daripada ATM dekat Thailand ni. Dan barulah tahu sebenarnya dekat Maybank to You tu dia ada satu setting untuk international. Bagi siapa yang tak tahulah, bagi yang siapa yang dah tahu, tahniah dia ucapkan. Kalau anda dekat luar negara, kalau ada kad yang bawah tu tulis Visa, dia available dekat banyak negara. Apa yang anda perlu buat hanyalah pergi dekat Maybank to You ke, CIMB Click ke, dia ada satu setting open for international. So, kita nak cucuk kat luar negara, dia akan luluskan. Benda tu je saya nak cari. Saya call sampai habis duit lah masa tu. Saya nak call bank. Macam mana nak unlock international ni? Itu dalam RM100 juga. Saya pinjam telefon orang kat kedai telefon. Saya pinjam dan dia charge masa tu dalam RM100 habis untuk telefon sahaja. Dan alhamdulillah benda tu unlock lah. Dan dia unlock saya punya skill. Aku dah tahu dah. Lepas ni nak pergi luar negara, aku kena unlock Visa tu dekat Maybank to You tu. Itu benda pertama yang saya unlock waktu cabaran berlaku dekat Thailand. Terusnya soalan daripada Nai Kuan Chu, Ibnu Battuta. Kiranya masuk ke mana-mana negara, wajar tak email kehadiran dan sedikit butiran pada kedutaan kita dekat sana? Kalau jangka masa panjang, yes. Kalau masa sebulan ataupun 2 bulan ataupun setahun, kita kena beritahulah. Tapi kalau setakat sehari, 2 hari, sebagai langkah berjaga-jaga, bolehlah hantar, tak ada masalah. Dan memang orang kedutaan memang galakkan untuk kita hantar data supaya diorang ni boleh, bila apa-apa berlaku dekat negara tu, diorang ni tahu. Kalau kita hilang, diorang tahu, oh dia ni ada daftar dengan kita. Oh dia hilang, dekat mana last kali, tahulah. Dan plan kita pun kena beritahu lah, plan kita nak pergi mana hari pertama, hari kedua, hari ketiga, supaya apa-apa berlaku pada kita, diorang ni ada sudi mencari kita. Kalau kita tak hantar, tak ada siapa pun tahu. Contoh macam saya lah, pertama kali pergi Thailand tu, kalau saya tak hantar, ada orang tahu. Baik, ada soalan daripada Tuan Muhammad Rizwan. Ada plan tak nak travel naik motor lepas ni? Itulah, kena tunggu green light lah daripada mak ayah saya untuk ambil lesen motor. Sampai sekarang belum lagi ada lesen motor. Itulah keluarga saya dia ada trauma sikit lah. Sebab pakcik saya, adik kepada mak saya, meninggal disebabkan aksiden motor. Dia ada trauma sikit untuk anak-anak dia ambil lesen motor. So tak apalah, basikal pun okey lah. Cuma dia kurang laju lah macam motosikal. Tapi kalau ada rezeki, insyaAllah.